Ulasan yang seterusnya, PAS dituntut perjelas siapa sebenarnya munafik Ansar. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari yang lepas sehingga Mufti pun telah bersuara. Ini semua gara-gara berkaitan dengan tulisan oleh Hadi Awang. Tulisan beliau itu banyak menyebut tentang munafik. Bahkan Pakatan Harapan juga, yaitu Pak PKR, telah membuat laporan polis berkaitan dakwaan Hadi Awang. Telah pun menyamakan Pakatan Harapan dengan Israel. Itu telah membawa kepada kemarahan ahli dalam Pakatan Harapan dan telah membuat laporan polis dan mereka memohon supaya menggunakan akta hasutan. Kali ini akhirnya satu lagi tajuk yang luar biasa. PAS pula dituntut perjelas siapa sebenarnya yang munafik Ansar. Dr. Abu Hafiz Salehuddin membidas Tan Sri Abdul Hadi Awang susulan artikel Presiden PAS itu yang bertajuk Cara Golongan Munafik Menentang Islam Diikuti Israel dan Pakatan Harapan. Menerusi satu video yang dimuat naik di TikTok, bekas ketua muda Parti Pejuang Tanah Air Pejuang itu bertanyakan kepada Hadi, siapa pihak munafik dan Ansar yang dimaksudkan? Saya nak tanya, kalau menggunakan ayat 7 surah Al-Munafikun, siapa yang munafiknya? Siapa pula Ansarnya? Siapa yang menjadi mangsanya? Anda nak kata diri Anda adalah Ansar, parti Anda PAS adalah Ansar, kononnya telah ditekan oleh munafik. Siapa munafiknya? Kerajaan Perpaduan ke? Soal beliau. Mungkin orang kata, oh yang ini awak yang kata, bukan dia yang kata. Sebab itu saya tanya persoalan, bertanya. Tulisan-tulisan itu bukan kali pertama, sudah banyak kali bidas beliau kepada ahli Parlimen Marang itu. Dalam masa sama, Abdul Hafiz mengingatkan bahwa kenyataan Hadi itu sangat berbahaya kerana ia merupakan permulaan bibit-bibit menghidupkan semula takfiri di negara ini dan ianya perlu ditentang. Saya mohon kepada kerajaan untuk lawan secara berstruktur. Saya berhubung dengan Menteri Agama Muhammad Naim Mokhtar dan beliau memberikan komitmennya. Saya hargainya dan inilah semangat yang saya perlukan daripada Menteri Agama, katanya. Pada 6 Disember lalu, Hadi dilihat memanipulasi ayat Al-Quran sehingga tergamak mengaitkan Pakatan Harapan PH dengan sifat munafik dan rejim Israel. Menerusi minda Presiden PAS, antara yang diperkatakan Hadi adalah sikap memaksa rakyat untuk menyokong dan mendukung apa-apa sahaja ialah amalan purba zaman jahiliyah yang turut diamalkan oleh Yahudi Zionis Israel di Palestin. Saudara-saudara sekalian, nampaknya ini tidak dilakukan kepada parti selain daripada PAS. Apakah kerana wajah Islam pada PAS menyebabkan mereka lakukan sedemikian? Soal Hadi lagi. Demikian juga kepada wakil-wakil rakyat PAS dan rakan-rakan Perikatan Nasional yang bersama dengan PAS yang dikuasai orang Melayu Islam, supaya apabila mereka tidak mempunyai duit nanti, maka rakyat tidak akan menyokong mereka lagi. Begitulah hujah dalam menyekat peruntukan kewangan, royalti, petroleum dan sebagainya kepada Kerajaan Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis, kata Hadi. Dipetik daripada Harapan Daily. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Isu hangat petang ini, Wahab Saman Hakim Rali cek gugat, identiti Mr. H akhirnya terdedah juga. Saudara-saudara sekalian, video Wahab masih lagi panas. Nak menjadi pendekkan cerita, ramai orang memburu, menyiasat dan membongkar, cuba mencari siapa sebenarnya identiti Mr. H itu. Karena di Malaysia ini ramai orang yang berhuruf awalannya namanya H. Bahkan dalam parti politik sendiri ada ramai yang bernama H. Namun apabila Wahab yang terlibat dalam video tersebut tampil menyaman Hakim Ramli dan Cik Gugad, ini menggemparkan kita semua. Cik Gugad ialah pemimpin daripada Parti Bersatu, manakala Hakim Ramli pula ialah
seorang Hakim Ramli ialah, kejap ya, kita cari dulu siapa dia Hakim Ramli. Hakim Ramli itu ialah pengarah Jcom. Saudara-saudara sekalian, kita dapat sumber daripada Malaysia Gazette menyatakan penolong pegawai Jabatan Komunikasi Masyarakat Jcom, Abdul Wahab Kadir Jelani, akan memulakan tindakan saman terhadap dua individu berhubung penularan video pembualan lucah individu mirip bekas Ketua Pengarah Jcom, Datuk Muhammad Agus Yusof dan Wahab. Perkara itu disahkan kepada Malaysia Gazette oleh peguamnya Faizal Rahman hari ini. Difahamkan Abdul Wahab menyaman ahli jawatan kuasa penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Badrul Hisham Syahrin, lebih dikenali sebagai Cikgu Gad, dan pengarah Jcom Hakim Ramli, pengarah bahagian Jcom Hakim Ramli. Anak guam saya telah memberi arahan untuk mengeluarkan surat tuntutan saman kepada dua individu ini berhubung penularan video lucah tersebut, katanya. Itu sahaja yang saya boleh dedahkan. Yang lain-lain kita maklumkan kemudian, katanya ringkas sebentar tadi. Sebuah rakaman video berdurasi 3 minit yang tular sejak 17 November lalu menjadi topik hangat di laman media sosial. Berikutan terdapat individu mirip Muhammad Agus bersama seorang lelaki. Susulan itu, Muhammad Agus yang meletak jawatan sebagai Ketua Pengarah Jcom mendakwa video perbualan mengaitkan beliau sebagai adalah palsu dan disunting pihak tidak bertanggung jawab. Selain itu, Abdul Wahab mendakwa beliau dijadikan kambing hitam untuk menjatuhkan Muhammad Agus oleh individu bernama Mr. H, namun sehingga kini identiti itu belum dapat disahkan. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Langkah Sheraton 1.0 adalah sejarah hitam politik Malaysia yang paling hitam sekali. Langkah yang paling dibenci oleh penganalisis politik, dan saya secara pribadi saya mengutuk perbuatan tersebut. Karena perbuatan tersebut telah menyebabkan huru-hara politik selama berminggu-minggu. Di samping itu, ianya menjadi duluan, menjadi ikutan, dan menjadi standard baru dalam politik Malaysia. Manakan tidak, sekarang ini mula muncul langkah Sheraton 1.2, 1.3, 2.0, 2.1 dan sebagainya. Semua ini bermula daripada 1.0. Dan Anda tahu siapa yang memulakan langkah Sheraton tersebut. Tujuannya satu, nak menang, nak merampas, nak dapat kuasa melalui langkah pintu belakang tanpa melalui peti undi. Itu sebabnya ramai netizen dan penganalisis politik kurang berminat dengan langkah tersebut. Namun demikian, hari ini akhirnya Mat Sabu tak tahan lagi, akhirnya tampil memberikan cadangan kepada Muhyiddin Yassin, khususnya sebagai pengerusi Perikatan Nasional yang nak sangat cepat kerajaan menjadi kerajaan ataupun nak jadi Perdana Menteri semula. Ini Mat Sabu cadangkan satu cara, satu pendekatan untuk dapat merampas semula kerajaan ini melalui cara yang sama, yaitu cara yang betul itu ialah tukar kerajaan. Kata Mat Sabu, tunggulah PRU. Yang ini saya setuju. Saya setuju dengan apa yang dicadangkan oleh Mat Sabu ini, yaitu kalau nak sangat nak tukar kerajaan, nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Menteri dan sebagainya, sabarlah, tunggulah PRU. Kalau anda rasa anda layak, pasti rakyat akan mengundi anda. Kenapa tak sabar? Patutnya kalau anda yakin anda boleh memenangi PRU tersebut, maka tidak perlulah tergesa-gesa nak menumbangkan kerajaan. Kerana nanti pula anda akan mengalami benda yang sama. Jadi biarlah cara yang betul, masa yang tepat untuk anda menjadi kerajaan. Presiden Amanah Muhammad Sabu meyakinkan atau menyatakan keyakinan bahawa kerajaan perpaduan yang terbentuk sejak setahun yang lalu akan kekal sehingga pilihan raya umum PRU akan datang. Justru ahli Parlimen Kota Raja itu meminta
Pihak yang ingin menukar kerajaan hari ini perlu menunggu sehingga PRU akan datang. Sepatutnya kita tukar kerajaan hanya melalui pilihan raya, kata Mat Sabu. Pihak yang ingin menukar kerajaan sekarang kempenlah. Kalau PRU akan datang, mereka boleh ambil alih, tak ada masalah. Jadi, saya yakin kerajaan ini akan kekal sehingga PRU akan datang. Sekian, ikuti terus ulasan selepas ini.